Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu kita kembali, Masya Allah. Masya Allah, tuan-tuan boleh hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan ihtisab, hadirkan diri dengan ihtisab. Masya Allah, yakin kita pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini dikatakan kita berada di dalam majlis dengan iman dan ihtisab. Masya Allah. Dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan ganjaran pahala dan mengkualitikan amalan yang telah kita lakukan. Yang paling penting itu istighfar tadi. Istighfar. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina بهديهم إلى الحقيقة المجازة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Alhamdulillah, hari ini kita berada di muka surat 404, sambungan kita pada hadis yang pertama. Bid'ah yang ditolak itu ialah bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah. Dan pada masa ini kita masih lagi membicara tentang bid'ah dari sudut bahasa. Bid'ah dari sudut bahasa. Di ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah membahagikan bid'ah itu kepada dua, iaitu bid'ah kepada tiga. Bid'ah dari sudut bahasa, bid'ah dari sudut istilah, dan bid'ah dari sudut amalan. Bid'ah dari sudut amalan. Okey. Bid'ah dari sudut istilah, maksudnya kita ni ada dari sudut bahasa dan ada dari sudut istilah. Jadi telah kita jelaskan perkataan kullu bid'ah tadi. Setiap bid'ah, maknanya kalau tengok terjemahan tu kata setiap bid'ah, kullu bid'ah. Jadi kul itu bukan terjemahnya keseluruhan, semua benda baru tadi adalah bid'ah, tidak. Dan kul itu tidak, dari segi konsep bahasa Arab, dia tidak memberi makna keseluruhan. Sebab kalau kita lihat dari sudut-sudut yang lain dan dalil-dalil yang lain, jadi tak kesemuanya bid'ah itu adalah bid'ah yang dalalah. Perkara bid'ah itu adalah dalalah dan sesat. Dalalah dan sesat. Okey, atas perkara ini telah kita jelaskan juga sedikit sebanyak bahawa konsep pemahaman, maknanya kita kata, dan kita kata bid'ah ni fi amrina, dalam urusan agama. Jadi dalam perkara-perkara yang bersangkut paut dalam urusan agama, dan perkara yang tak ada sangkut paut dengan agama seperti peralatan-peralatan moden, maka itu tidak dikira bid'ah. Tapi cara penggunaannya, sebab kita ada landasan-landasan syariahnya. Kita boleh kata dalam perkara-perkara dunia ni, dalam perkara-perkara urusan dunia ini, kita tak termasuk bid'ah. Komputer, handphone, benda tu tak bid'ah sebab dia terkeluar daripada perbahasan amrina. Tapi sedangkan kita ada garisan syariat, dan syariatlah yang menentukan bahawa adakah perkara yang mana yang dikatakan bukan bid'ah tadi dalam urusan dunia,
adakah kegunaan cara penggunaan dia tadi sejajar atau selaras dengan syarak. Kalau sejajar dan selaras dengan syarak, maka kita terima. Kalau tidak, kita juga menganggap tak boleh. Kita anggap perkara dunia ni perkara bukan bid'ah, kita boleh buat apa sahaja. Tapi dia sebenarnya dia ada landasan syariat. Sebab itu kita joint venture di situ. Perkara yang mana yang sesat itu ialah yang tidak ada usul asal dalam agama, dan perkara itu bersalahan dan bertentangan dengan syariat. Okey, dia ada dua poin di situ. Bersalahan dengan syariat. Okey. Di sini kita dah bahagikan, iaitu bid'ah dari sudut bahasa terdapat 5. Pertama ialah bid'ah itu wajib. Bid'ah itu adalah wajib. Bid'ah kenapa wajib? Sebab itu kita kata dari sudut bahasanya, dari sudut pengistilahan bahasa. Kita tengok dari sudut lughawiyahnya, kenapa ada satu golongan yang membagi tengok Ahli Sunnah wal Jamaah bid'ah pun kata wajib. Sebab kita kata pembahagian itu penting. Pembahagian itu dari sudut mana yang kita lihat, dan pembahagian yang kita bahagikan di situ bukan bagi secara akal, bukan bagi secara pemahaman individu tertentu. Tidak, dia sebenarnya diambil dan disusun daripada Quran dan hadis juga. Diambil dan disusun daripada Quran dan hadis juga. Jadi kita dah berada di muka surat 4. Semalam kita dah menjelaskan bahawa untuk memahami Al-Quran dan hadis, kita perlu kepada kaedah-kaedahnya. Untuk memahami Quran dan hadis, kita perlu kepada pembelajaran bahasa tersebut, mendalami bahasa tersebut. Tanpa mendalami atau tanpa kita memahami bahasa itu, maka kita tidak akan boleh memahami bahasa tersebut dengan tepat, dan kita tidak boleh memahami, kita tak boleh untuk memahami dia tadi. Kita tak boleh untuk memahaminya. Jadi kita tak boleh fahamlah, dan tak boleh kita beramal dengannya lah, sebab kita tak faham. Jadi oleh kerana Quran dan hadis ni bahasa Arab, dan Arabnya Quraisy, maka dia ada kaedah-kaedah tertentu, qawaif dan kaedah-kaedah tertentu untuk memahami bahasa Arab tadi. Maka memahami bahasa itu wajiblah baru kita boleh faham. Kalau kita nak pergi belajar kat England, so kita kena faham bahasa Inggeris. Tapi kita tak kata wajib lah, sebab perkara yang kita nak hasil tu bukannya wajib. Jadi perkara yang mana terbit untuk perkara untuk memahami wajib, dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya juga fahuwa wajibun, maka benda ni adalah wajib lah. Fahuwa wajib, benda yang furu' yang keluar daripada perkara yang nak kita hasilkan wajib tadi, maka perkara itu juga wajib kaedah dia. Jadi kita wajiblah belajar nahwu, belajar saraf bagi ulama-ulama yang betul-betul nak memahami dan menguasai dan memahami Al-Quran dan hadis. Jadi belajar, maka perkara itu kita panggil dia wajib. Bid'ah wajib, seperti nahwu, saraf, itu wajiblah dipelajari. Sebab kita nak fahamkan. Semalam kita dah bagi jelaskan salasata quru'. Jadi salasata quru' tadi, salasata tadi ialah perkataan muannas. Maka setiap bilangan ada penjodoh bilangannya, dia ada kawaifnya, dia ada kaedahnya, kawaidnya. Dan dari sudut kaedah lughatul arabiyah sahihahnya, lughatul arabiyah pun ada dua, lughatul arabiyah qalilah, lughatul arabiyah kasirah, banyak yang digunakan, dan kasirah dan qalilah ni yang sedikit digunakan kaedah-kaedah dia. Jadi untuk memahaminya, jadi maka quru' juga perkataan quru' juga kalau dari segi usulnya ialah satu perkataan yang mempunyai
banyak makna, iaitu perkataan mushtarak. Perkataan mushtarak. Jadi quru' ni adalah perkataan mushtarak. Perkataan mushtarak satu perkataan yang mempunyai banyak makna. So kita maknakan sekurang-kurangnya dua lah. Jadi kurang-kurang banyak makna tu maksudnya bukan satu. Sekurang-kurangnya ada dua makna. Jadi quru' ni kalau kita tengok dari segi haid, dari segi haid pula maknanya dia ada dua, suci dan haid. Suci tuhur dan haid. Jadi salasata quru'. Quru' ni ialah perkataan plural pada qar'un. Perkataan plural pada qar'un. Qar'un ni maksudnya ialah suci atau haid. Jadi salasata ialah kita panggil dia kita panggil dia perkataan lafaz lah. Kita panggil dia lafaz muannas. Maka bilangan dia ada penjodoh bilangannya. Maka penjodoh bilangannya quru' tadi salah satu ialah mumayyaz. Kita panggil dia mumayyaz. Kalau dari segi tamis pula mumayyaz, dan quru' tadi tamis. Quru' tadi quru'un untuk tamis. Mumayyaz adalah muannas, lafaz muannas, maka tamisnya quru' mesti dengan lafaz jamak, dan lafaznya ialah mesti muzakkar lah, sebab wanita lawan dia lelaki, muannas lawan dia muzakkar. Jadi lafaz quru' tadi mesti bermaksud muzakkar dan dia dalam jamak. Jadi tiga tu muannas, lafaz muannas. Jadi quru' tu muzakkar. Muzakkar ni maksudnya lelaki. Lelaki ni dia tak ada haid. Maka quru' tadi kita maksudkannya bagi Imam Syafi'i tadi ialah tuhur, 3 kali suci. 3 kali suci. Jadi pemahaman begitu yang penting. Maka wajib kena tahu. Tidak tak tahu kaedah dia tadi. Quru' tu pula lafaz mushtarak. Kenapa lafaz mushtarak? Sebab dia ada makna dan sebagainya. Jadi itu kita kena jelaskan. Jadi Imam Syafi'i memaksudkan ialah quru' tadi tuhur, dan Imam Abu Hanifah memaksudkan quru' tadi adalah haid. Quru' tadi adalah haid. Mungkin kali pertama tuan-tuan dengar, puan-puan dengar, tadi saya ulangkan sekali lagi. Jadi bila dia haid, bagi Imam Hanifah dia kata haid. Bagi bilangan Imam Hanifah, dia tengok dari segi sudut bilangan tadi, mesti komplit, sempurna. Kalau satu haid, dia ada kitaran sempurna. Satu haid, kitaran haid yang sempurna, kitaran suci yang sempurna. Begitu, kitaran suci. Jadi kalau sebulan dia ada satu kitaran, satu waktu bagi wanita yang mu'tadah. Wanita yang mu'tadah. Dari segi haid pula nanti kita akan belajar. Mu'tadah siapa? Wanita yang datang bulan dan dia kenal pasti berapa harikah dalam bulan tersebut haidnya dan berapa harikah sucinya. Berapa harikah haidnya? Jadi kita ambil secara umum lah, mu'tadah. Wanita yang mana dia datang kitaran haid dan dia mengetahui haidnya tadi dengan bilangan-bilangan hari-hari haidnya. Sebulan tu dia sama. So dia tahu dah berapa hari dia suci, berapa hari dia berdatangi haid. Kita bagi satu contoh. Satu bulan 1 hingga 20 waktu dia suci. 21 masuk hari ke-21, normally dia, ghalib dia akan datang haid. Dan dia tahu dah itu kedatangan haid dia. Masa dia datang haid, kadang-kadang lewat sehari 2, tapi dia boleh mengenali lah bahawa kedatangan ayam dia tadi, hari-hari yang dikira hari-hari haid dia. Mana 21 kita sampai 30, kita ambil bulan tu 30. Jadi kata Imam Abu Hanifah, talak ialah dia ada 2 pula pembahagian talak. Talak sunni, talak bid'ah. Talak sunni ialah talak yang diberi semasa waktu dalam suci, dan talak bid'ah adalah diberi sewaktu dalam haid. Jadi dua-dua tu jatuh talak. Di segi hukumnya jatuh talak. Talak ni bergurau pun tak boleh. Kita bergurau, berseluruh, suami dia berseluruh kat isteri, dia kata saya dah talak engkau. So jatuh talak tadi. Bergurau pun tak boleh. Waktu talak tadi dia jatuh, tak kira lah
Sunni ke bid'ah, tapi dia kata yang terbaik talak sunnah. Jadi sebab itu kalau kita hukum cerai apa semua, kita kena pergi jumpa qadi. Bila berjumpa dengan qadi, so lafaz talak itu mesti diberi pada qadi. Dan sebelum lafaz talak diberi, qadi akan buat perbincangan, boleh tak suami isteri itu bertolak ansur satu sama lain, boleh tak mereka ini, ataupun maka okey, mereka boleh bertolak ansur dan mereka maafkan satu sama lain, maka tadi kata okey, pernikahan itu dapat diselesaikan dan dikekalkan. Banyak masalah yang berlaku. Begitu dia masalah tengahan tadi. Jadi jadi kalau tak boleh dah, fa imsakun bil ma'ruf, kita maknanya kita ma'ruf tadi, kita buat pekerjaan dengan ma'ruf, dengan baik. Kalau tak boleh, nampak dia tak boleh menyelesaikan dan qadi kata mungkin sesuainya untuk berpisah, maka berpisahlah dia. Itu berhaid tak teratur tu lain pula. Kiraan quruk tadi. Dia ada kiraan dia. Nanti dalam bab haid lah kita akan belajar nanti. Kenapa dikira, bilakah dikira salah satu quruk tadi. Dikira secara ghalib atau secara dikira bulanan lah pula. Dikira bulanan pula. Itu bab terakhir dia tu, dia panggil masalah furuk, masalah yang timbul dan masalah tu berbezalah. Sebab tu satu-satu keputusan tadi dia mesti jumpa qadi untuk menyelesaikan masalah dia tadi. Jadi sebab itu ada perkara-perkara yang mana perlu membuat perbincangan dan perkara itu perlu kepada fatwa, dan perkara itu sebab tu dia pergi pada qadi. Qadi kata jatuh talak ke tak jatuh talak ke, berapa lama ke dia kena iddah, so qadi yang akan membuat keputusan tadi. Qadi akan membuat keputusan tadi, pengiraan di atas dengan wanita itu. Pengiraan di atas wanita tadi. Begitu. Satu kisah. Zaman kita belajar dulu. Kawan dia buat takasus lah dalam fiqh. Dalam fiqh, itu kena ngaji Tuhfatul Izzah. Tuhfatul Izzah ni ditebal secara detail. Maksudnya kurang-kurang at least tuan-tuan kena ada kitab basic dulu. Lepas tu kitab basic mengetahui perkara-perkara yang penting mengenai wanita. Lepas tu pergi kepada menjerumus kepada kitab Tuhfatul Izzah yang dikarang oleh Ustaz Mansur secara detail. Dia beritahu begini detail. Masya Allah. Jadi ni kisah dia. Okey, bila kisah dia tadi nak beritahu mufti tadi dia boleh mengeluarkan fatwa. Dia panggil fatwa tu. Mufti tadi boleh mengeluarkan fatwa atas perbincangan dia tadi, atas surah dia tadi, macam mana keadaan individu tadi. Sebab tu dia tak boleh buat keputusan soal dia benda fatwa, dia melibatkan fatwa, kita kena pergi mufti. Melibat hukum akam, kita pergi jumpa qadi. Sebab tu kita ada hukum qada tadi, hukum macam mana qadi, macam mana membuat keputusan dan sebagainya. Sebab dia ada semua tadi perkara dalam Islam ni dah komplit. Dia tak boleh selesaikan dengan secara mudah. Maknanya dia benda tu perlu melalui proses-proses dia. Melalui proses-proses. Kita saja manusia ni cepat nak keputusan, nak buat cepat, tak nak melalui proses. Tak boleh, benda tu melalui proses. Jadi dua orang datang ke madrasah nak mendapatkan fatwa. Nah ni CA, kita kata CA lah. CA mendakwa bahawa dia ni dua adik-beradik. A dan B ni adik-beradik. Tapi adik-beradik bukan seibu seayah lah. Adik-beradik lah, kira-kira adik-beradik. Si A mengatakan si Fulan tadi. Si A mengatakan si Fulan tu ayahnya. Si B mengata si Fulan itu adalah ibunya. Orang sama. Orang yang sama. Dalam tahun 90-an baca kes ni. Masa tu kita tengah belajar. Jadi si A mengatakan si Fulan adalah bapanya. Si B mengatakan si Fulanah. Sebenarnya Fulan dan Fulanah. Fulan tu lelaki, Fulanah tu perempuan. Maka si B mengatakan C lah, kita ambil orang C. Si A mengatakan si itu adalah
bapanya. Si B mengatakan si itu adalah ibunya. Jadi seorang itu dialah ibu, dialah ayah. Dialah ibu, dialah ayah. Mari datang nak menuntut hak miras, hak harta pusaka. Jadi maknanya si C tadi dialah ibu dan dialah ayah. Bermakna C tadi dia kunsa. Dia mempunyai dua alat senjata. Maknanya dia wanita, dia ada alat wanita, dan dia lelaki dan dia ada alat lelaki. Dan kunsa ni dia panggil kunsa muskil. Kunsa muskil ni maksudnya dia dua-dua aktif. Jantina laki perempuan dia tu dua-dua aktif. Laki pun aktif, wanita pun aktif. Wanita pun aktif, lelaki pun aktif. Jadi dua-dua aktif. Pening kepala juga ni. Dua-dua. Maknanya kalau kunsa biasa ni mungkin lelaki dia aktif, perempuan tadi yang perempuan tu tak aktif. Tak aktif. Ada tu yang perempuan dia, makna hormon perempuan dia. So sebab tu dia kena tengok pula dari segi kedoktoran pula. Dia organ dalaman dia ada ovum ke ovu ke, dan ovari ke ovari, dia ada ovari. So dia kena tengok sistem dalaman pula, sangkut paut begitu satu sama lain lah. Jadi tak aktif. Ni dua-dua mendakwa, itu ibunya, itu ayahnya. Jadi dah aktif. Jadi macam mana nak buat keputusan ni? Sedangkan keputusan ini telah berlaku kunsa muskil. Jadi untuk selesai masalah ni, Mufti Jamal kata, okey, tengok fatwa-fatwa yang dahulu, tengok fatwa ulama-ulama dahulu, fatwa Majmu'ul Fatawa gitu. Dia pembuka satu kitab Farsi dalam tulisan Farsi, kitab Majmu'ul Fatawa, buka fatwa mengenai masalah kunsa muskil. Masalah ni perbahasan ini telah ada di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Perbahasan ni dah ada Sayyidina Ali. Macam mana nak putuskan kunsa muskil tadi. Okey. Jadi kalau dia nak putusan tadi, macam mana kegunaan. Jadi saya tengok ada satu kawan tu, tabib kawan saya di kota Damansara. Dia ustaz lah, dia kira tabib lah. Dia kata, Ustaz, bila saya cerita bab ni, dia kata ramai orang datang pada saya, dia ada dua senjata, dia dua alat. Dia ada dua alat. Satu orang tu dia buat dia ni lelaki, dia buat ni dia wanita. Dia cenderung dia suka jadi wanita, sedangkan alat wanita dia tu tak aktif. Alat lelaki dia saja aktif. Saya kata, benda ni wujud ke? Saya duk mengaji saja. Dia kata, Ustaz, adalah orang dah jumpa saya dan dia menceritakan keadaan ni. Maksudnya benda ni ada lah, sebab tu hukum ahkam tu ada, hukum bagi kunsa tu ada. Jadi macam mana keputusan yang Ali buat? Keputusan Ali buat iaitu tengok tulang rusuk kan, tulang rusuk lelaki. Adakah tulang rusuk ni kita sama lelaki dengan wanita? Tulang rusuk ni sama lelaki atau wanita. Jadi Sayyidina Ali pun zaman dia pun dah buat keputusan dah. Sayyidina Ali kira sebab kan lelaki ni tulang rusuk dia berkurangan. So saya tak tahu juga itu keputusan yang dia buat. Jadi Sayyidina Ali buat keputusan. Tapi yang mendakwa tadi, dia kata ibu dia dah meninggal. Yang ni mendakwa bapa dia tadi dah meninggal. So mufti buat keputusan, mufti pun buat fatwa atas permasalahan dia tadi. Okey, harta dibahagikan sama banyak. Mana kadang-kadang sebab perlu kita berjumpa yang ahli mahirnya dalam bidang-bidang tersebut. Kita tak boleh jumpa hanya dengan ustaz-ustaz tertentu, kita jumpa tak boleh. Kita kena jumpa ahlinya. Kalau bidang fatwa, kita kena jumpa fatwanya, iaitu muftinya, yang dia akan membuat keputusan. Ustaz-ustaz biasa tak boleh buat keputusan. Macam saya, ustaz biasa je tak boleh buat keputusan. Sebab masalah yang bersangkut paut dengan fatwa perlu berjumpa dengan ahlinya, iaitu dalam bidangnya, orang yang dalam
bidangnya, mufti yang dalam bidangnya mengeluarkan fatwa. So kita kena jumpa dia lah. Sebab tu kita nak mendekatkan jurang. Jurang apa? Jurang di antara orang awam dengan orang alim, iaitu orang-orang yang mufti dan sebagainya. Kita nak dekatkan jurang tadi yang begitu jauh terpisah. Itu dalam usaha dakwah, kita kata dalam keadaan terpisah tadi. Dalam keadaan yang terpisah kita nak dekatkan. Jadi sebab itu apa-apa kita perlu fas'alu ahla zikri, bertanya kepada orang-orang yang mahir. Jadi tuan-tuan dah biasa dengan saya, tuan-tuan akan tanya saya. Sebab tu saya kata ada benda yang saya boleh jawab, dan ada benda jawapan itu perlu diambil daripada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus. Okey, begitu. Jadi dalam bahasa Arab, jadi memahami perenggan yang terakhir tadi kan, sebelum perenggan bid'ah sunnah tadi. Jadi untuk memahami bahasa Arab perlu kepada kawaifnya, kaedah bahasa Arabnya. Jika tidak, maka tidak akan dapat memahami bahasa Arab. Maka ilmu itu wajib dipelajari, sedangkan ia adalah perkara yang baru. Perkara baru dari segi bahasanya. Barulah sebab baru disusun, zaman Nabi tak ada lagi. Walaupun benda tu dah ada, dan walaupun benda tadi dah ada, perkara basic tu dah ada, cuma susunan tak dibuat. Misalnya pembelajaran ilmu akidah sudah ada di zaman Nabi, dan pertanyaan tentang akidah ni sudah ada, cuma tak disusun sebagaimana ulama-ulama yang kemudian menyusun ilmu tersebut. Jadi bid'ah lah. Jadi mempelajari hadis, Nabi buat PhD hadis ke? Tak ada kan? Mana ada PhD hadis? Bid'ah lah PhD hadis tu. Jadi kita jenamakan dia, cara macam mana penjenamaan tadi. Jadi mana ada PhD hadis? Bid'ah lah kau belajar PhD hadis. Tak, kita kata benda tu penjenamaan. Jadi kita belajar tadi atas dasar untuk mengetahui tahap pengajian seseorang tadi. Kita kena tahu apa itu tahap pengajian seseorang tadi. Tuan-tuan Okey, begitu. Jadi keduanya ialah bid'ah sunnah. Bid'ah tu sunat. Sunat ada ke bid'ah tu sunat pula? Jadi sebab apa? Perkara wajib untuk kita mengetahuinya dan untuk kita memahaminya, maka kita perlu pada satu kaedah, iaitu nahwu dan saraf. Perkara itu juga menjadi wajib. Bila sesuatu benda wajib dan perkara yang bersangkut paut dengannya, yang mesti kita tahu benda itu adalah wajib. Jadi benda tu, kalau benda tu sunat, maka perkara untuk melakukan perkara baru yang melakukan tadi. Dari segi bahasa, perkara baru ni dari segi bahasa yang kita bincangkan sekarang. Bid'ah bahasa. Bid'ah dari segi bahasa. Kan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah memulakan. Okey, sebelum pergi kepada bid'ah lughawi yang kedua, iaitu bid'ah lughawi secara sunat. Bid'ah sunat kita panggil, bid'ah sunat. Jadi ringkas dia bid'ah sunat. Mana boleh bid'ah tu sunat pula? Ada satu golongan yang membangkitkan perkara ini. Tadi dah kata wajib, ni kata sunat pula. Mana ada bid'ah tu? Bid'ah perlu, bid'ah dalalah. Semua bid'ah tu dalalah. Semua bid'ah tu sesat kan? Dalalah semua. Kata lihat dulu, tengok perbincangan dahulu macam mana ulama menyusunnya perkara-perkara tersebut tadi. Okey. Misalnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tarawih tidak berjemaah. Sembahyang tarawih secara berjemaah tak ada. Dan kita belajar nanti dalam bab puasa, Nabi hanya sembahyang 3 kali je tarawih. Itu bukan atas nama tarawih, dan perbincangan tarawih pula macam mana. Jadi Sayyidina Umar ni telah memulakan tarawih secara berjemaah. Sayyidina Umar telah memulakan tarawih secara berjemaah. Sebenarnya tarawih zaman Rasulullah tak berjemaah. Tarawih zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada jemaah. Tapi zaman Sayyidina Umar, pada peringkat permulaan Sayyidina Umar menjadi khalifah, tarawih tak berjemaah lagi. Last kali barulah tarawih tadi menjadi berjemaah, dan kita kekalkan sampai sekarang tarawih berjemaah. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya menunaikan 3 malam saja tarawih. Malam
iaitu malam 23, malam ada pendapat mengatakan malam 23 atau pendapat malam 24. Malam 23 kita ambil yang ganjil lah, 23, 25 dan 27. Malam ke-23 sebab sahabat dia nak tengok apa Nabi buat malam bulan puasa. Maka Nabi sembahyanglah malam tu. Sahabat ikut di belakang Nabi sembahyang di luar masjid. Nabi tak sembahyang dalam rumah, Nabi tak sembahyang dalam bilik, Nabi keluar dalam masjid. Nabi keluar, sahabat ikut belakang. Itu pun bilangan rakaat tak diceritakan di situ. Bilangan rakaat tak diceritakan di situ. Jadi sahabat ikut saja. Maka ulama merawikan hadis ini, bila merawikan hadis dia kata Nabi sembahyang malam tu 1/3 malam. Maknanya Nabi sembahyang lebih kurang waktu dia tu 1/3 malam. Tidak diberitahu rakaatnya. 1/3 malam saja berdiri malam. Malam ke-24 sahabat tunggu. Nabi tak keluar daripada hujrah Mubarak. Nabi tak keluar daripada biliknya, daripada rumah Aisyah. Jadi sahabat semayang bersendirian. Sahabat kan suka menghabiskan malam puasa tu dengan ibadat. Lepas tu malam ke-25 Nabi keluar pula, berdiri bersama Nabi sembahyang di belakang Nabi. Rawi kata malam tu Nabi sembahyang separuh malam. Panjang lagi pada malam yang ke-23. So tak diberitahu rakaatnya, bilangannya. Selepas itu Nabi SAW malam ke-26 Nabi tak keluar. Sahabat sembahyang berasingan. Malam 27 Nabi keluar. Dan malam tarawih kata Nabi sembahyang 2/3 malam. Malam tu Nabi sembahyang 2/3 malam. Panjang. Lepas tu Nabi tak sembahyang dah. Tahun selepasnya Nabi tak sembahyang. Dan tahun sebelumnya taklah Nabi tak sembahyang. Nabi sembahyang 3 malam je. Dan begitulah sampailah Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar mengambil pucuk pimpinan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun sembahyang tarawih tidak lagi berjemaah, tak lagi dilakukan secara berjemaah. Selepas Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada 2 tahun setengah selepasnya, Sayyidina Umar memegang pucuk pimpinan. Bila Sayyidina Umar memegang pucuk pimpinan, pada peringkat awal Sayyidina Umar tidak lagi melakukan tarawih itu secara berjemaah. Tarawih tadi tidak dilakukan secara berjemaah. Sebab apa Nabi tak buat? Nabi takut kalau Nabi buat, benda ni akan jadi wajib. Tak fardu pun dia akan jadi wajib. Macam mana Hanafi menganggap witir tadi wajib. Ada semua ulama lain menganggap witir itu sunat muakkadah. Tetapi ulama Hanafi menganggap witir itu wajib. Itu tu bagi pihak mereka. Dari sudut dalil-dalil mereka lah, sebab mereka mengadakan dalil dengan sighah amar dan sebagainya. Itu oleh kerana mujtahid tadi dapat mengeluarkan hukum daripada pendapat mereka bersandarkan kaedah lughatul Arabiyyah sahihah dan kawaid fiqhiyah yang perlu ada di hadapan dengan diletakkan hadis dan Quran di hadapan, dan perbahasan itu dibahas secara ilmiah dan detail. Okey. Jadi sembahyang Sayyidina Umar, lepas tu dia telah memulakan jemaahnya, dan dia tengok orang ramai sembahyang kat masjid. Sayyidina Umar pun tercetuslah keinginan untuk jadikan witir itu sunat. Witir itu adalah secara berjemaah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah melantik 2 orang imam untuk mengimami sembahyang tarawih tadi, mengimami witir, mengimami tarawih tadi, untuk mengimami salat tarawih tersebut. Okey, tengok. Jadi dia melantik Abdurrahman bin Auf dan qari dia tadi, iaitu Ubay bin Ka'ab. Dua orang. Saya rasa Abdurrahman bin Auf dan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam tarawih. So, berapa rakaatkah yang dimulakan oleh Sayyidina Umar dalam tarawih berjemaah tadi? Tarawih secara berjemaah tadi. Okey, kita jangan begini. Bila Sayyidina Umar lihat suasana ini, Sayyidina Umar kata apa? Ni'mati hazihil bid'ah. Sayyidina Umar berkata, nikmatnya bid'ah ni. Oh, bid'ah ada nikmat ke? Ni'mati hazihil bid'ah. Ni'mati hazihil bid'ah. Oh, nikmat kan, al-ni'mah yaf'al
af'al naqid, af'al difa'an, af'al muqarabah, af'al madah. Ni'mati hazihi al-bid'ah. Nikmatnya bid'ah ni. Kenapa bid'ah tu? Kenapa tarawih tu bid'ah? Maksud bid'ah ni bagi Sayyidina Umar ialah kembali kepada bid'ah lughawi. Bid'ah dari segi bahasa, bukan dari sudut bid'ah istilahnya. Sayyidina Umar buat bid'ah baru ke? Sayyidina Umar buat hukum syariat baru ke? Tak, Sayyidina Umar ni telah memulakan bid'ah. Sembahyang tarawih secara berjemaah itu dimulakan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar sendiri berkata, ni'mati hazihil bid'ah. Bid'ah, ni'mati bagusnya bid'ah ini. Apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar tak ada maksud dah zaman tu. Jadi ulama mengatakan maksud Sayyidina Umar tadi mengatakan bid'ah tu dari segi bahasa. Bid'ah, nikmat bid'ah tu dari segi bahasa, dari sudut bahasa. Sebab apa? Kalau dari sudut istilahnya pula di situ, Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kamu kepada sunnahku dan sunnah khulafa' rasyidin. Jadi kenapa Nabi kata perbuatan khulafa' rasyidin itu sunnah? Sayyidina Umar sendiri mengatakan perbuatan itu bid'ah. Habis bagus bid'ah ni, Sayyidina Umar kata. Sedangkan Nabi mengiktirafkan apa yang dilakukan oleh khulafa' rasyidin. Berpegang teguhlah kamu pada sunnahku wa sunnati khulafa' rasyidin. Maka berpegang teguhlah kamu kepada sunnah khulafa' rasyidin. Nabi mengatakan sunnah khulafa' rasyidin. Sayyidina Umar mengatakan perbuatan dia tadi bid'ah. Jadi ulama telah joinkan di situ, lihat dalil dan sebagainya. Maka jadi sebab tu ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bid'ah tu ada dua konsep. Satu dari sudut bahasa dan satu lagi dari sudut istilah, dari segi hukum syarak dan istilahnya. Jadi Sayyidina Umar, jadi bid'ah, Sayyidina Umar kata bid'ah. Bid'ah apa ya? Sebab tu kita kata bid'ah sunnah. Di situ bid'ah sunnah. Berapa rakaatkah yang dimulakan oleh Sayyidina Umar? Pada peringkat awal Sayyidina Umar memulakannya sebanyak 8 rakaat. Dan selepas tu Sayyidina Umar telah menambahkan bilangan tadi kepada 20 rakaat. Dan berkekalanlah sampai sekarang 20 rakaat. Jadi kita kata sunat tarawih itu ialah 20 rakaat. So orang nak buat 8 tu boleh ke Ustaz? 8 tu sunnah. Jadi kita tak kata 8 tu sunnah. Nabi buat 8 tau. Macam mana Nabi buat 8? Tahu ke Nabi buat 8? Sebab tarawih tu sahabat tak menceritakan tarawih tadi yang Nabi buat 3 malam tu 8. Nabi tak buat 8. Jadi kenapa kata sunnah tu 8? 20 ni tak sunnah, 8 tu sunnah. Nabi buat 8. Orang malah kata gitu lah. Jadi mana dia dalil dia kata 8? Mana dalil yang diambil tak di 8 oleh mereka yang menganggap tarawih tu 8? Mereka mengambil hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Sayyidatuna Aisyah mengatakan sembahyang malam qiyamul lail yang Nabi buat tadi 11 rakaat. Qiyamul lail yang Nabi buat tadi 11 rakaat. Jadi 11 rakaat tu Aisyah kata Sayyidatuna Aisyah, Amma Aisyah kata apa? Mak Aisyah lah kita panggil Amma Aisyah. Amma Aisyah. Itu Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi sembahyang malam 11 rakaat. 11 tu apa dia? Maksudnya 8 rakaat qiyamul lail. Apakah tahajud atau qiyamul lail lah. Nabi tahajud atau qiyamul lail, perbahasan pula tahajud ke qiyamul lail ke. Dan kita dah bagi tahu dah, orang yang tak tidur tu kita kata qiyamul lail, orang tidur tu kita panggil tahajud. Dan orang kata sama tak tahajud dengan qiyamul lail? Bahas pula di situ. Jadi pening kepala. Jadi senangnya orang tak tidur kita kata qiyamul lail, orang tidur kita kata tahajud. Sebab tahajud tu maksudnya bangun daripada tidur. Qiyamul lail tu orang tak tidur. Dan kalau ada ulama mengatakan menyamakan, okeylah kalau orang tu buat tahajud qiyamul lail, dia dah macam buat tahajud. Orang kata ulama, mana boleh tahajud lah kan, qiyamul lail lain.
Jadi benda-benda kecil tu okey lah. Dan kau tak tidur, kau sembahyang lah. Kira lah qiyamul lail, apa salahnya. Kalau kau tidur, kau katalah tahajud. Kira lah apa salahnya benda tu. Benda simple je. Jadi bergaduh pula, tahajud lain, qiyamul lain. Bening kepala pula lah. Jadi okey, kita tunjuk perbahasan di sini. Sebab bila nak dicetuskan benda tu, dia satu pandangan, tahu tak? Dia satu perbahasan. Macam mana orang itu olahkan. Orang itu mengolahkan. Kan satu orang, dia nak benda tu simple je, tapi dia cerita kat kita, Allah payahnya perkara tu. Aku buat pun tak buat pun tak apalah. Tak buat pun tak apalah. Payah aku. Kalau satu orang tu dia bentang kita mudah. Alah, kita kata orang tu bentang. Allah macam berat, dia macam gunung. Kalau orang tu bentang, alah, mudahnya dia, ringan saja. Seorang boleh buat. So di atas perbentangan orang tadi. Macam mana? Okey. Jadi kita dah tetap dah, kita dalam bahagian ulama Syafi'i. Okey. Macam mana 8 rakaat yang disabitkan oleh satu-satu golongan bahawa sunnah tu 8 rakaat. Tarawih tadi, dia kata dia ambil dalil daripada Aisyah, kata Nabi sembahyang malam 11 rakaat, iaitu qiyamul, Nabi sembahyang sembahyang qiyamul lail ataupun Nabi sembahyang tahajud, qiyamul lail atau tahajud lah. Ada waktu Nabi tidur, ada waktu Nabi tak tidur. Tapi tahajud Nabi pula ada 3 konsep pula. Peringkat awal, peringkat tengah Nabi bangun, Nabi tidur, atau peringkat akhirnya Nabi tak tidur dah, Nabi bangun lewat sikit sampai subuh. Itu konsep-konsep yang nak dibuat tahajudnya pula. Okey, sebab tu kita belajar satu persatu, kita akan dapat ketahui. Tak apa, daurah tadi kita kalau ada ustaz-ustaz mintalah daurah tu, nama dia daurah, dia kena cepatkan lah. Saya kata tak, tuan-tuan ni kan baru dalam saya, sebab tu saya tak cepatkan daurah. Daurah tu maksud kita laju, daur, lari, kejar. Tapi kita buat tuan-tuan tak laju pada peringkat awal kita, sehingga peringkat akhir tu kita bila dah bahas dah benda tu, jangan pergi lagi benda tu, benda lain. Benda ni yang kita nak bincangkan. Okey, di banyak benda nak cakap tak? Sebab tu dia kena tawajuh dalam satu-satu perkara tadi. Okey, Nabi pun buat. Jadi ulama membahaskan qiyamul lail ni sepanjang tahun. Qiyamul lail ni sepanjang tahun. Tarawih ni hanya di bulan puasa. So Nabi menyatakan bahawa tarawih Nabi 8 rakaat dengan dalil hadis qiyamul lail tak boleh, sebab qiyamul lail ni dia sepanjang tahun. Nabi sembahyang sepanjang tahun. Dan Allah kata qiyamul lail ni sepanjang tahun. Tarawih ni hanya di malam Ramadan sahaja. Jadi maka kita kata tarawih dan qiyamul lail dua benda yang berasingan. Tarawih dan qiyamul lail ni dua benda yang berasingan. Jadi bermakna ulama telah membuat satu istimbat di situ. Di dalam bulan puasa adanya tarawih, adanya qiyamul lail ataupun tahajud. Adanya tarawih, adanya tahajud. Dan mengatakan tarawih itu 8 rakaat sunnah macam mana Nabi buat, tak bolehlah, sebab Nabi sembahyang qiyamul lail dan tahajud ni sepanjang tahun. Jadi 11 rakaat tu hak sepanjang tahun lah. 8 rakaat yang kita kata qiyamul lail dan tarawih tu sepanjang tahun. Ramadan ni Nabi buat lain, tarawih ni Nabi tak kira. Sebab kalau tengok daripada hadis lain, tarawih diasingkan. Jadi ulama pun telah membuat keputusan istimbat, tarawih lain, qiyamul lail lain. Jadi maka Sayyidina Umar telah menetapkan tarawih tadi 20 rakaat sampai sekarang. Cuma Imam Malik pula dia kata gini, Imam Malik tak kata 20 mazhab Imam Malik lah. Tapi kalau mazhab Imam Malik 20. Tapi pendapat Imam Malik sendiri, tarawih tu 36. Bukan 8, berapa? 36 rakaat. Kenapa pula 36? Kalau nak rajin buat 36 macam Imam Malik. Orang dulu dia orang seronok. Buat ibadat kita ni cakap banyak, ibadat malas, habuk pun tak ada. Malas. Saya pun sama dengan tuan-tuan. Tapi bahkan tuan-tuan tu lebih baik daripada saya lagi. Malas. Orang dulu dia suka buat ibadat. Orang dulu buat pahala banyak. Orang dulu buat dosa sikit. Orang sekarang kita tak boleh ikut pelajar.
Kita mana boleh ikut pelajar. Hak mari terawih tu budak-budak hafiz saja, dia tak belajar alim lagi. Dia pun tak tahu kiraan kita berapa terawih tadi. Jangan ikut pelajar. Sebab itu kita tak ikut pelajar. Pelajar kata tak apa, buat gini bacaan pendek baca. Jangan ikut pelajar. Kita tengok sunnah. Hak kita dak buat macam mana tu terpulang. Tapi kita tak boleh jadikan pelajar itu sebagai dalil. Sebab pelajar tu pun lebih kira tuan-tuan juga rajinnya. Rajinnya. So kita tengok ulama. Dan kita buat macam mana garis panduan ulama. Jadi kadang-kadang kan SOP dikeluarkan. Ramai yang tak ikut SOP pun. Ramai tak ikut SOP. Tapi kita ada SOP. Begitu juga sembahyang apa semua. Kita tak boleh anggap dia SOP. Tapi kita ada SOP dia. Yang buat tak langgar SOP tu lain macam. Kita tak boleh tengok orang tu buat, itulah sunnahnya. Tak. Kita tengok macam mana yang telah ditentukan oleh ulama. 36 kan? Macam mana jadi 36? Tambah 16 lagi. Tarawih maksudnya berhenti seketika. Tarawih. Jamak dia, plural dia tarawih. Tadi dia berhenti ketika lepas 4 rakaat berhenti. Orang Mekah dulu, orang tak ramai kan. Orang Mekah selepas dia buat 4 rakaat, dia berhenti rehat sekejap. Nak sebelum 4 rakaat lagi. Dia 2 rakaat dia tak boleh buat 4 rakaat dia rehat. Dia buat 2 rakaat sebab kait qiyam sembahyang sunat ni rakaatain. Subahas pula 4 boleh tak 4 darat. Jadi tarawih ni sunat dia rakaatain. Kita buat dengan 2 rakaat. Selepas buat 2 rakaat, orang Mekah dia berehat. Jadi dia berehat, dia bukan berehat minum cai apa semua orang dulu. Dia berehat, dia tawaf. Dia tawaf 7 pusingan. Lepas tu dia sambung lagi 4 rakaat. Jadi di antara 20 rakaat tu dia ada 4 tarawih, tempat berhenti. So setiap tempat berhenti 4 tu, dia orang Imam Malik kata Madinah ni dia tak ada Kaabah, kita tak boleh tawaf. Jadi orang Mekah dia boleh tawaf. Lepas 4 rakaat dia tawaf, lepas tu dia sambung 4 rakaat lagi. Kita orang Madinah mana boleh tawaf? Kita tak boleh tawaf sebab kita tak ada Kaabah. Maka tempat orang Mekah tawaf selepas 4 rakaat, maka orang Madinah dia kata orang Mekah tawaf, kita tak ada tawaf. Tempat tawaf tu kita ganti dengan 4 rakaat. Jadi 4 kali berhenti, 4 kali 4 16 rakaat tambahan. Jadi Imam Malik kata tarawih tu 36. Sebab tu dikira dari sudut tu 36. Tapi jamhur berpendapat, jamhur buat sepakatlah 20. Jadi tuan-tuan nak buat 8 tu, tuan-tuan malas lah. Macam saya malas nak buat 8. So, tuan-tuan tak boleh kata, kita kan manusia kan, dia nak sabitkan tu semua dia buat tu sunnah. 8 tu lah sunnah. Mana 20 rakaat tu sunnah Sayyidina Umar. 8 lah sunnah. Engkau malas, engkau sudah lah. Kau jangan kata 8 tu sunnah. Sunnah apa-apa, kau tak tahu apa pun. Kau nak buat 8, buatlah. Jangan kata dia sunnah. Hak tu pula bila tu tengah-tengah tu lepas 4 rakaat. Lepas 4 rakaat ada tazkirah pula. Tazkirah tu bid'ah mana pula. Bid'ah mana pula tazkirah tu. Ada kita bid'ah pula. Jadi orang yang buat 8 tu dia buat tazkirah bulan 4. Jadi sebab tu saya bulan puasa orang panggil tazkirah. Saya lepas tarawih tu orang panggil tazkirah, atau tengah tarawih tu orang panggil tazkirah. Saya bulan puasa saya off ceramah saya malam-malam. Saya kata tak nak, saya nak buat 20. Saya tak nak jadi 8. Balik kena saya buat 12 lagi. 12 rakaat lagi kat rumah tak larat dah. Tapi tak bolehlah kita nak paksa orang masjid tu buat 20. Dah AJK dia tu lebih pada qadi lagi. Pengurusi surau dalam masjid tu lebih pada qadi lagi. Putus. Okey, mesyuarat keputusannya ialah 8 rakaat tarawih kita. Sebab kita nak jaga ahli-ahli jemaah kita. Engkau sampai bila nak jaga ahli jemaah engkau? Jadi hebat. Hebat apa ni? Pengurusi masjid dan surau. Ataupun kalau Selangor dia tak panggil pengurusi. Dia panggil apa tahu Selangor tu. Selangor dia tak panggil pengurusi. Cuma KL saja, tempat-tempat lain dia panggil pengurusi masjid. Pengurusi masjid hebat pula, dia yang tentukan 8 ke 20. Siapa engkau nak tentukan tu? Kalau kita kata gitu marah pula kan. Jadi begitulah halnya keadaan yang menimpa umat. Hal-halnya kerana iman yang lemah. Hal sebab apa? Kerana iman yang lemah. Orang kata kita raikan orang yang tua-tua ni.
Oh, kita buat 20. Engkau nak buat 8 berhenti tengah tu pulang kau. Terpulang kau. Terpulang pada engkau kena buat. Jadi 20 kita tetapkan. Tapi seluruh dah perubahan nazir. Perubahan telah berlaku. Perubahan telah berlaku ke semuanya. Jadi kalau kita gitu marah pula nak persatuan nazir-nazir pula kalau Ustaz Usno. Marah pula kata macam tu. Begitu tak boleh. So kita buat keputusan 8, 20. Siapa nak buat 8 dia turun jadilah. Turun apa? Tak apa kita raikan jemaah yang ramai. Agama ni kita tak boleh rai hak lemah, kita kena rai hak kuat. Kita kena letak kuat. Siapa lemah dia keluar masuk terpulang pada dia lah. Tapi kita kena letak benda yang kuat di depan. Agama ni kita kena mesti letak hak terkuat depan. Kita nak buat sikit tu terpulang lah. Kalau kita dah letak sikit, orang nak buat banyak kesian lah orang. Orang nak buat sempurna. Apa aja dia kata. Jadi orang duk tunggu sekarang. Seluruh dunia duk tunggu sekarang. Mekah, Madinah 8 ke 20. Betul orang duk tunggu sekarang dunia ni. Tu Mekah, Madinah tak buat 20 tu. Mekah, Madinah tu masih buat 20 tu. Tapi seluruh dunia dah berubah dah. Malaysia ni dah berubah dah jadi 8 dah. Oh, kalau Mekah, Madinah buat. Mekah, Madinah tu kita tahulah. Dia salafiyah yang kuat. Tu pun dia buat 20. Dia tak buat 8. Kalau dia buat 20. Kalau dia buat 20 tu. Kalau dia buat 8, tak tahulah dunia ni buat 4 ke 2 rakaat. Sebab tu saya kata selalu pada pelajar-pelajar saya. Tuan-tuan, kita bagi tahu pada murid-murid saya. Kita ni belajar, kalau kita tidur dalam belajar, orang yang belajar agama ni tidur dalam pelajaran dia. Tuan-tuan tahu tak apa kesan dia? Beritahu kepada pelajar-pelajar. Tahu tak apa? Umat tidur dalam maksiat. Kita tidur dalam kebaikan. Mana efek orang kebaikan ni dia besar pada orang keburukan. Jadi orang kebaikan ni dia tidur dalam belajar. Dia tidur dalam belajar. Dia tidur dalam belajar. Jadi umat bukan tidur tau. Umat ni tidur dalam maksiat. Umat ni tidur dalam maksiat. Jadi kalau orang agama ni dia tak kuat dengan agama dia, orang dunia dia memang dah lemah dalam dunia dia. Sebab orang kuat agama ni lah agama dapat terpelihara. Begitu. Jadi sunatnya begitu. Okey, jadi faham 20. Saya memang mulakan 20 sampai sekarang 20. Jadi ada duk bahar lagi 20 ke 8, 20 ke 8. Jadi so kita kekalkan. Kalau kita di Seri Petaling, kita kekalkan. Kalau pelajar-pelajar kita pergi baca kat mana-mana surau nak baca, kita panggil AJK tu. Yang nak panggil budak-budak kita buat tarawih, kita panggil AJK tu. Kami boleh bagi pelajar kami syaratnya 20. Kalau tuan tak nak 20, kami tak bagi pelajar kami. So kami nak latih pelajar kami buat 20. Tu pelajar masa dia jadi imam saja dia buat 20, lepas 8 tu pulang pada dia. Tapi kita nak beritahu masyarakat benda yang tetap, benda yang maknanya agama, dan kita tak boleh kurangkan. Siapa nak mengurangkan secara infradi tu pulang pada dia. Kami belajar daripada Mufti Zainul Abidin pada tahun 99. Pada tahun 99. Pada tahun 99 dia datang. So dia ada 4 hari. Kita nak buat program ni 4 hari ke 3 hari kita mesyuarat lah. Oh ni kata 3 hari sebab masyarakat jemaah, sebab orang bercuti hari Isnin. Mufti nak balik hari Selasa. Kita buat mula program hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Hari Isnin ada free lagi. So kita nak buat tak? Buat tak? Perlu tak buat? Tak buat tak? Kita masya Allah macam-macam. Selepas syur Mufti sebelum dia putus. Haji Mufti Zainal Abidin rahmatullahi alaih. Dalam mesyuarat tahun 99 dia nak buat perhimpunan di Malaysia. Lepas tu Mufti datang kali terakhir lah sebelum Mufti meninggal. Saya yang uruskan khidmat Mufti apa sebagainya tu. Masa tu duduk di rumah Haji Jamal lagi, masjid kita Seri Petaling, tempat foreigner elders tak siap lagi. Kita letak di luar sikit tempat untuk memberi kerehatan. Allahu Akbar. Jadi Mufti buat keputusan. Ini khamar syurga, ini macam-macam lagi. Ini tu otak masing-masing lah. Fikir. Mufti kata ajib. Mufti kata
Agama kita tak boleh tengok yang lemah. Agama kita tak boleh tengok yang lemah. Dan kita buat keputusan agama mengikut orang lemah tak boleh. Kita kena raih orang lemah. Tapi kita nak buat satu-satu keputusan, kita tak boleh tengok orang awam dan kelemahan umat, mahu kita buat macam tu. Kita mesti meraihkan, tapi kita tak boleh buat keputusan mengikut orang lemah. So, mesti kata kita buat 4 hari sebelum tu. Hari Isnin orang kerja. Oh, dia kerja. Dia pergi kerja, tak jadi masalah. Dia pergi kerja. Dia kalau orang tu dia rasa penting majlis kita, dia mintalah cuti 1 hari. Dia duduklah. Jadi orang rasa dia penting. Dia penting untuk hadir pada hari Isnin tu, hari yang bekerja. Maka dia mintalah cuti. Sebagaimana kita penting keperluan kita, kita pun ambil cuti juga daripada pejabat untuk menyelesaikan keperluan kita. Itu keperluan harian kita. Ini keperluan akhirat. Saya pun rasa benda tu penting. So dia ambil cuti. Kita bukan rakyat ni ada orang tak boleh cuti. Dia rasa dia penting. Maka dia ambillah cuti pada hari Isnin tu. Dia duduklah majlis kita. So majlis kita berjalan 4 hari. Jadi sebab itu sepatutnya surah tu, pengurusi tu kata tak, kita buat mengikut agama 20. Siapa nak buat 8 terpulang. Pengurusi itu sendiri kan nak buat 8 ke, naik pengurusi itu sendiri nak buat 8 ke, imam dia sendiri nak buat 8 ke, terpulang. So kita letak 20. Tinggal 3 orang. 3 orang tak apa. 3 orang ni pun tak apa. Kalau semua tinggal, siapa nak buat yang 20 tu sunnah tadi? Siapa nak buat? Jadi sebab itu dia penting dah satu sama lain. Sebab tu dalam dakwah kita mengajak umat kepada kemampuan dan kebolehan. Kita nak bawa umat supaya umat ni mampu. Supaya umat ni ada istiadat, ada kemampuan untuk menghadapi rintangan, untuk menghadapi masalah-masalah besar. Jadi untuk menghadapi rintangan ini paling penting iman. Sebab tu kita usaha atas iman. Sebab tu kita usaha atas iman. Oh, isi iman. Tak apa dah iman. Bila ada iman, bukan setakat tarawih. Saya dah cerita tuan-tuan kan. Satu orang tu dia intikaf. Dia intikaf dah 30 tahun dah. Setiap tahun dia intikaf. Nak dapat pahala intikaf. Kita intikaf okeylah, pergi intikaf malam tu. Tak, dia ambil intikaf sunat ni. Saya telah jumpa satu orang, umur dia dekat 70 dah. Saya tanya dia, pakcik intikaf ni berapa lama dah? Pakcik intikaf ni berapa lama? Dia kata dah 30 tahun nak saya intikaf di engineer. 30 tahun dah nak pakcik intikaf. Dan pakcik tak pernah tinggal intikaf ke? Dia kata tak pernah. Alhamdulillah, masa saya muda saya bekerja pun saya ambil cuti setiap tahun 10 malam akhir, 10 hari akhir saya intikaf di masjid. Saya tak keluar. Dah 30 tahun dah saya intikaf. Dan setiap tahun saya cuti. Sekarang saya dah pencen dah. Alhamdulillah lah, banyak lagi masa. Saya boleh bagi masa. Saya dah banyak. Masa saya muda tu pun saya ambil masa 10 hari akhir saya intikaf di masjid. So suasana kita intikaf di masjid pun tak ada lagi. 10 hari darat. 10 hari itu bermula malam 21 tu, hari 21 tu, ataupun petang 20 tu, bermula petang 20 nak ambil malam 21 tadi. Jadi iman tadi penting. Jadi dia joint venture, iman kena usaha, pembelajaran ni kena tahu. So kita bergerak serentak. Itulah yang nak disediakan oleh Maulana Ilyas. Apa yang kau nak daripada dakwah ni, Syekh Ilyas? Ihya'u jami'i ma ja'a bihin Nabi. Nak hidupkan balik apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Tapi kena sediakan umat lah. Kena sediakan umat lah atas perkara tersebut. Okey, kita terpesong jauh lari dia, tak, bukan terpesong, maknanya kita dah kadang-kadang kan sudut-sudut perbahasan tadi. Okey, 20 ke 30 ke macam tu. Okey. Kedua, bid'ah sunnat macam tarawih tadilah. Jadi Sayyidina Umar kata ni'mati hazihil bid'ah, ni'mati hazihil bid'ah.
Oh, bagusnya bid'ah ni. Sedangkan Nabi kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa' rasyidin mahdiyin, sunnah khulafa' rasyidin. Kenapa Sayyidina Umar kata bid'ah pula? Dari sudut bahasa. Kerana Sayyidina Umar lah yang memulakan tarawih secara berjemaah dan mengekalkannya dalam 20 rakaat. Okey, jelaskan? Perkara ni dah jelas. Okey, dah jelas. Jadi bid'ah kedua ialah mempelajari ilmu. Ilmu tu, mempelajari ilmu. Jadi sabit ilmu ni sabit daripada Nabi man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma. Maksudnya ilmu ni sabit. Ilmu ni kena ada, kena sabit. Tetapi cara pembelajaran, itu kita panggil macam mana konsep pembelajaran tadi. Macam mana konsep pembelajaran, di mana tempat belajar tadi. Jadi maka tapi sahabat dia tak belajar di madrasah. Sahabat ada madrasah ke? Tak ada. Sahabat belajar di jamiah ke? Universiti ke? Tak ada. Seperti Sayyidina Muaz belajar daripada Nabi sedang naik unta je. Ya Muaz. Muaz kan duduk belakang Nabi. Radifalakum tu. Kisah jilid pertama tu Nabi kata, ya Muaz, labbaika wa sa'daik ya Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, ya Muaz, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Nabi kata 3 kali, ya Muaz, labbaika sa'daika ya labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Muaz duduk atas unta belajar. Dulu amalan semuanya di masjid lah. Sekarang pindahkan diluarkan masjid, dikeluarkan masjid. Sebab tu kita nak bawa umat ni pada masjid balik. Tapi duduk dalam masjid kena jagalah adab-adabnya, tertib-tertibnya. Sebab tu Ashabul Sufah tu dia tak duduk dalam masjid, dia duduk di luar masjid. Okey. Jadi di zaman Sayyidina Muaz dia belajar. Jadi zaman sekarang pembelajaran ilmu. Ilmu tu ada zaman Rasulullah. Cuma tarikah menghasilkannya adalah baru. Tarikah kita nak hasilkan tadi adalah baru. Tarikah tadi adalah baru. Sekarang menghasilkannya adalah baru. Jadi maka sunatnya ialah belajar satu tempoh masa. Jadi sekarang adalah pembelajaran ilmu tu sabit, tetapi tarikah menghasilkannya adalah baru. Seperti membangunkan madrasah. Jadi kita kata buat madrasah, buat jamiah tu sunat. Itu bid'ah sunat. Maka ini adalah sunat, iaitu belajar untuk satu tempoh masa. Belajar satu tempoh masa. Satu tempoh masa belajar. Jadi, kenapa ada bachelor? Oh, kenapa ada MA? Oh, kenapa ada PhD? So, kita ada satu tempoh. Cara yang diletakkan Madinah pada universiti. So, dia ada tempoh-tempoh tadi. Jadi, tempoh. Ulama terdahulu merantau. Orang dulu dia belajar tak ada masa, tak ada tempoh. Merantau dia, belajar sana, belajar sana, belajar sana, belajar sini. Sufyan bin Uyainah, satu orang Sufyan. Dia bersama dengan 2 orang sahabatnya. Orang dulu tertib dia belajar. Mana ada madrasah masa tu? Mana ada orang nak bantu madrasah. Jadi ulama-ulama ni ada di tempat-tempat yang berlainan. Dari 3 orang ni pergilah merantau, bermusafir untuk menghasilkan ilmu. Dalam masa dulu tak ada orang yang nak biayai dia belajar. Belajar sendiri, atas inisiatif sendiri, belajar sendiri. Tak ada orang nak support dia belajar. Tak ada orang, sebab tu kita kata nak infak apa semua, nak bantu apa semua, tak ada. Jadi tak ada. Sendiri semua inisiatif sendiri. Jadi 3 orang ni pergilah belajar sambil berniaga. Belajar sambil berniaga. Wow, pergi belajar sambil berniaga pula. So dia pergi daripada bandar A. Dia kata dia duduk di bandar A. Dia pun pergi bandar B. Maka dia bawa barang-barang dagangan daripada bandar B, bandar A. Dia pun duduk situ, dia pun niaga. Niaga, dia dapat untung. Modal dia simpan, untung tu dia guna untung tadi nak belajar, nak gunakan belajar. Sebab belajar tak boleh nak berniaga dah. Kalau berniaga sambil belajar tak boleh. So belajar kena komitmen. Belajar kena komitmen. Sebab tu waktu belajar tu kita tak berniaga. Orang berniaga masa belajar tu dia tak habis ngaji. Dia susah nak habis mengaji. Tak belajar sikit-sikit. Okey, kalau orang Kelantan tu, kalau kita belajar kat universiti tu, balik barang-barang bawa kat universiti tu, orang beli sikit-sikit tu, belajar sambil. Dan bukannya sepenuh masa berniaga. Tertib dia macam orang dulu lah.
Jadi kalau berniaga, dalam masa belajar tu lah dia berniaga, kejar sana, kejar sini nak berniaga, belajar lagi. Dia tak boleh, dia kena komitmen. So, habis jual barangan, dia simpan modal. Dia simpan modal, so duit untung dia buat belajar. Dia buat belajar, makan situlah, makan belajar ala kadar sudah cukup lah, makan belajar ala kadar je. Bukan apa pun, cukup ambil alas perut je kita sarapan kat madrasah, roti kosong je, roti kering hak semalam je. Panaskan celup air, panaskan sikit, bakar atas minyak sikit, makan je sarapan. Cukup aja nak belajar, bukan nak apa-apa. Sekarang mesti berkhasiat. Apalah, ada duit rezeki, belilah, tak kisahlah. Anak-anak tuan-tuan belajar, tuan-tuan bagi bagus-bagus makan, tak ada masalah. Tapi kita dulu belajar dalam keadaan susah. So makan apa yang ada jadilah, tak kisahlah. Okey. Lepas tu, maka ilmu di bandar B telah diambil sebanyak mana yang nak dah dapat. So, dia kena berpindah ke bandar C. Dia kena pergi ke bandar bandar C. So, dia bawa barang dagangan daripada bandar B ke bandar C. So, mula-mula buka kedai dulu. Berniaga, orang beli apa semua. Habis, so dia tutup kedai. Dia simpan modal. So, dia buat untung, dia buat belajar. Jadi, ilmu yang nak diambil di bandar C telah habis dengan habisnya duit tadi. Sampai ke bandar D, dia bawa barang bandar C, dijual niaga. Tapi nak daripada bandar D ni, dia nak ambil ilmu tu banyak. Maka semasa belajar tadi, duit untung dah habis. Ilmu yang nak diambil oleh guru yang berada di bandar D masih banyak. So dia pincin, macam mana? Mengaji lah, takkan nak berniaga. Mengaji kena sambung. Jadi guru payah pula. Susah pula nak bagi cari guru-guru nak mengajar ni. Susah pula, kena sambung. Sebab tu kalau saya mulakan pada tuan-tuan saya nak berhenti. Tak kira lah tuan-tuan ke mana, tapi saya sayang. Sebab saya nak cuba curahkan apa yang saya ada sedikit sebanyak ni pada tuan-tuan. Untuk share dengan tuan-tuan, bincang dengan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak berpemikiran Quran hadis saja betul, ulama' tak payah. Saya bincang dengan tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima, tak nak terima, terpulang. So saya bagi pada tuan-tuan. Tidak terima hadis. Jadi begitu. Jadi bila keadaan begitu, dia kata duit untung dah habis. Guna duit modal lah. Duit modal pun dah habis dah di bandar D tadi. Duit modal pun dah habis dah di bandar D. So macam mana? Habis dah. Ilmu tak habis lagi. Nak ambil ilmu di situ tak habis lagi. Macam mana? Dia kata, kita ni dah 3 hari tak makan ni. So lepas 3 hari kita boleh, halal dah bagi kita untuk meminta bantuan. Sebab kita dah 3 hari tak makan ni. Lapar ni, duk mengaji ni. Lapar ni, duk mengaji ni. So macam mana? Mesyuarat 3 orang tadi. Mesyuarat dia kata, 2 orang pergi belajar, seorang pergi minta, cari bantuan. Kena buat keputusan, Sufyan bin Uyainah ni. Sufyan bin Uyainah ni dia muhaddis lah, ulama hadis. Sufyan bin Uyainah, ulama hadis. Dia macam mana ni? Macam mana? Dia pada tahun kurun kedua tu, Sufyan bin Uyainah pada 107 hingga 197. 198. Maka Sufyan, engkau pergi minta bantuan. Pergilah minta dengan siapa-siapa orang yang kita tengok muka tu orang baik ni, orang ni baik ni, boleh bagi ni. Tengok kat muka nak minta tu. Tapi kena sangka baik lah. Kadang-kadang orang yang kita tak sangka tu dia bagi. Kadang-kadang orang yang kita minta tu dia tak bagi. Itu rezeki masing-masing. Nak buat macam mana, kena tengok firasat juga. Tak tahu, supaya Allah Ta'ala bagi doa pada kita, mudahkan urusan kita. So macam mana? Sufyan kena minta, 2 pergi belajar. Sufyan kata minta, takkan nak minta dengan orang. Iza sa'alta fas'alillah. Kita belajar agama, iza sa'alta fas'alillah. Kalau nak minta dengan Allah. Takkan nak minta muka aku, nak minta dengan orang. Malu. Maka Sufyan ni, dia tak minta dengan orang. Dia pergi kat masjid, dia doa, minta, ya Allah, tengoklah kami, ya Allah. Lapar, ya Allah. Belajar agama, kami lapar, ya Allah.
banyak lagi ilmu yang kami nak belajar, Ya Allah. Tapi kami lapar. Kami tak ada makan 3 hari dah, Ya Allah. Siapa boleh bagi makan kepada kami, Ya Allah? Engkau saja yang boleh bagi makan kepada kami, Ya Allah. Dia minta dengan Allah. Maka permintaan ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan ini didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka didengari oleh raja. Mana permintaan dia sampai pada raja. Allah yang sampaikan pada raja tadi. Allah mimpikan raja. Mimpi bukan sebagai dalil, tapi sebagai ibrah, boleh dijadikan ibrah. Mimpi bukan dalil. Mimpi, kau cerita buat mimpi. Aswajar dia tak ada benda lain. Mimpi itu bukan dalil. Quran, hadis dalil kita. Mimpi itu sebagai ibrah. Mimpi itu sebagai ibrah. Bukan sahabat, tabi'in. Dia mimpi itu Allah sampaikan pada raja. Raja bermimpi dia telah ditikam oleh seseorang. Betul sakit, dia berdarah. Dia bangun tengok, dia berdarah, dia kata. Dia kata, kau ni tak patut. Dia kata, kamu sepatutnya mengambil khabar 3 orang pelajar. Sufyan bin Uyainah, Sufyan dan 2 orang kawannya dalam kebuluran nak makan, tak dapat makan. Engkau raja pun tak ambil. Raja bangun. Raja kata, cari 3 orang ni. Raja tak pergi cari, pun suruh menteri pergi cari. Esokkan pagi, raja suruh menteri pergi cari. Menteri bawalah bekalan sedikit. Menteri bawalah bekalan sedikit daripada raja tadi. Bawa. Hari ni cerita banyak. Tak apa, sebab kita nak faham satu-satu konsep. Kadang ada cerita yang munasabah, kita ceritakan. Okey. Jadi, macam mana ni? Lepas tu mencari-cari, adalah berjumpa. Bila berjumpa dengan 3 orang tadi. Dah raja beritahu dah maklumat orang asing kan di bandar tu. Maklumat dia dah diberitahu. Maka menteri kata, ni bekalan daripada raja untuk tuan. Esok raja nak datang sendiri jumpa tuan. Sebab raja dia terkeduh hatilah sebab tak dapat bantu ni. Dia hantar menteri dulu suruh cari budak 3 orang ni hak belajar ni. Dia kata 3 orang talibul ilm yang belajar ni. Yang belajar talibul ilm yang belajar ni. Dia kata cari tak apa duduk cari. Cari lupa. Dia kata esok tuan. Esok tuanku sendiri nak turun untuk jumpa kamu bertiga. Lepas tu orang tu dah pergi. Dia pun bagi hadiah dan sebagainya. Bekalan hadiah berupa wang dan sebagainya. Lepas tu 2 orang tu kata, siapa beritahu aja? Kita suruh Sufyan kau minta dengan siapa? Dia kata, aku minta dengan Allah. So Allah hantarlah ni. So kita macam mana ni? So macam mana kita nak buat keputusan? Esok raja akan turun jumpa kita. Satu bandar ni orang kenal kita. Glamour lah kita nanti. Superstar lah kita. So macam mana kita boleh mengaji dalam keadaan glamour? Tak habislah belajar kita. Dia fikir macam tu. Kita kata glamour, senang sikit glamour. Dah jadi glamour dah. Dah glamour dah. Siapa orang kenal sikit mudah buat kira. Dah glamour dah. Orang kenal semua dah glamour dah. Dia kata susah kita nanti. Tak belajar lah kita glamour. Superstar lah kita ni. So macam mana? Tak boleh belajar macam tu. Tahu habis satu bandar ni, raja nak turun jumpa kita. Kita kata, kalau kita otak kita zaman sekarang, okey senang lah orang nak bagi duit. Apa salahnya? Kita bukan minta pun. Tak, orang dulu ajib. Allah bagi. Orang-orang yang sedemikian. Dia kata, malam ni juga kita keluar daripada bandar ni. Sebelum tuanku datang untuk berjumpa kita pagi esok. So malam tu, 3 berangkat keluar daripada bandar tersebut. Raja sampai pagi esok cari 3 ni tak ada dah. Dah keluar dah. Dah meninggalkan bandar tersebut. Dan raja telah buat keluar daripada Baitul Mal. Raja tu buat keluar daripada Baitul Mal. Raja buat keluar daripada Baitul Mal. Duit dia, raja kata, saya dah buat keluar daripada Baitul Mal. Maka saya tak akan masuk lagi duit ini kepada Baitul Mal. Maka sekarang
Ada satu kisah lagi mengenai Imam Ghazali rahmatullah alaih, tapi semula tu kisah tu lain, dia cerita balik. Dia banyak cerita kisah zaman ilmiah ni, orang-orang yang terdahulu. So okey, keluarlah, keluar. Bila keluar, so maka dibinanya madrasah. Dibinanya Madrasatul Zahra, nama dia dengan nama Az-Zahra, Madrasatul Zahra. Tapi sekarang telah ditukar dengan nama Jamiah Al-Azhar. Al-Azhar berapa ribu tahun dia tempat ilmiah. Allahu Akbar. Jamiah Al-Azhar. Daripada Zahra, Fatimatul Zahra lah. Fatimatul Zahra atas nama Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimatul Zahra, nama Madrasatul Zahra telah ditukar kepada Jamiah Al-Azhar. Sekarang Jamiah Al-Azhar masih tersegam indah dengan ilmiah mereka. Ajib, dengan ilmiah yang ada di situ. Pengasasnya, baninya adalah ulama-ulama. Jadi itu. Jadi membuat madrasah, maka ditentukan masuk madrasah, okey nak belajar alim, sistem dia pun di 8 tahun, belajar sarah, nahwu dan sebagainya di tahun semi akhir, semi final di tahun semi akhir, second last, bukan last master, second last tu belajar miskat, last kali dengan dauratul hadisnya. So itu adalah penambahan tarikah yang baru. Apabila mereka sampai ke satu tempat, mereka mula berniaga, modal mereka simpan, hasil perniagaan digunakan bekalan untuk semasa belajar. Apabila hasil perniagaan mereka hampir tamat, maka semua mereka menuntut ilmu di tempat itu. Maka mereka akan pergi ke tempat lain pula dengan membawa barangan di tempat untuk dijual. Dari tempat itu untuk dijual. Begitulah mereka lakukan setiap tempat untuk mencari ilmu. Satu ketika ilmu belum habis dipelajari, tapi wang sudah habis, maka mereka terpaksa menggunakan modal mereka sebagai bekalan. Kemudian modal juga habis, lalu mereka bermusyawarat untuk memutuskan seorang daripada mereka, iaitu Sufyan bin Uyainah, untuk pergi mencari bekalan untuk belajar. Beliau berfikir lebih baik meminta pada Allah. Kemudian malam itu Allah telah mengilhamkan kepada seorang raja di bandar tersebut. Dari situ datang satu suara memberitahu supaya raja tersebut membantu Sufyan dan sahabatnya. Kemudian raja telah memutuskan menterinya untuk berjumpa mereka bertiga dan memberitahu bahawa raja akan datang berjumpa dengan mereka pada keesokan hari. Maka mereka berfikir raja datang berjumpa mereka, pasti mereka akan menjadi masyhur dan terkenal. Pada malam itu juga mereka telah keluar daripada bandar tersebut. Raja sampai keesokan hari, lalu telah mendapati mereka sudah tiada dan tidak kembali lagi. Kemudian raja telah membina sebuah madrasah. Di situlah kemudahan pembelajaran untuk pelajar-pelajar. Itu bid'ahnya, iaitu belajar di jamiah. Bid'ahnya adalah bid'ah, apa dia? Bid'ahnya bid'ah hasanah. Yang kedua, yang ketiga bid'ah yang harus. Bid'ah harus pula. Bid'ah terbahagi kepada hasanah. Kita bahagi secara hasanah dan dalalah. Bid'ah lagawi juga terbahagi kepada 5 bahagian. Wajib telah dicerita, haram, sunat, harus dan makruh. Bid'ah harus ialah seperti pakaian yang bagus. Bid'ah harus. Semua tuan-tuan dan saya buat bid'ah harus. Saya sekarang buat sunnah. Tuan-tuan tak tahu dah tuan-tuan buat bid'ah apa. Saya buat pakaian saya sunnah. Apa pula ustaz mendakwa seronok dia pakaian sunnah pula. Ya, pakaian sunnah adalah pakaian yang bertampal-tampal. Banyak baju saya tampal ni, baju ni buruk dah, sedap pakai, saya tampal habis atas niat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak saya tampal, putih ke tampal dan seluar pun ada tampal. Baju sedap. Baju hak buat sekarang tukang jahit dia tak sedap. Tukang jahit tak sedap. Cerewet juga pakai baju. Tukang jahit tak sedap. Baju hak lama tukang jahit sedap. Sebab dah tak boleh pergi ke Bangladesh dan nak jahit baju sedap. So 2 kali istimak tak boleh pergi. Ada tu biasanya pergi istimak Bangladesh, jahitlah kurta sedap ni. Ada satu tukang jahit sedap tu, dia jahit tu selesa je, pakai sedap saja. Tahun yang tak pergi suruh budak jahit, pada kedai mana dia buat tak sedap. Cerewet juga pakai baju murah aja tapi cerewet juga pakai baju. Baju tak sedap. Ni baju pakai ni selesa, sedap. Kenalah jahit tengkuk dia, sedap apa semua. Tadi 2 tahun tak pergi, jahit beli kain pun sedap juga, kain cotton.
Jahit kat Bangladesh juga, tapi Bangladesh Malaysia bagi contoh pun jahit lain lagi. Tukang jahit ni memang dia nak jahit apa yang dia nak jahit. Dia tak jahit apa yang kita suruh. Tukang jahit ni, sebab tu kena cari tukang jahit sedap juga boleh pakai baju. Jadi sedap jahit baju. Baju lah macam lama ada buruk 3 helai baju cotton ni, dah cari poket, dah cari pula dah ni. So kena ambil tampal baju pula, poket dah cari. Itu sunnah. Sedap pakai baju. Selesa pakai baju. Jadi baju baru ada, baju baru dah jahit, tapi tak selesa. Tengkuk dia jahit tak sedap apa semua. Tak boleh pakai pula. Kalau isteri pandai jahit, okey lah, alhamdulillah lah. Masya Allah. Tak kisahlah, sebenarnya kita cari hak selesa kan. Bukan nak cantik pun, nak selesa je. Kat Tonggi tu ada satu kat Tonggi tu, kena pergi depan dalam 2 kilometer, satu madrasah, tempat madrasah sebelah bawah madrasah tu ada tukang jahit situ. Tukang jahit tu saya call tu dia faham dah. Dia ada boleh internet, ada internet, kadang-kadang hantar barang. Baju aku tak ada lah. Dia kata okey. Aku siapkan, tapi sekarang dah terputus dia. Tak jahit lama dah. Allah bagi sedap je lah. Semua tu sedap Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua tu balik pada Allah. Kan dah mengaji dah semut 1, semut 2, semut 3. Takkan tak faham lagi. Memanglah Allah bagi sedap. Tak jadi masalah kita kata tukang jahit tu sedap. Semua balik kepada Allah. Kan kita ngaji semut 1, semut 2, semut 3 tu. Kepada Alhamdulillah tu. Jim tu. Orang dakwah dia kena sebut mesti Allah yang bagi sedap Ustaz. Sebut kata tukang jahit tu sedap pun tak apa. Kita bukan puji tukang jahit tu, kita puji Allah SWT. Kena faham konsep. Memanglah Allah bagi sedap. Siapa yang boleh bagi sedap? Allah yang boleh bagi sedap. Dan kita tak menafikan. Kita kata macam jim, semut dengan jim tadilah. Tuan-tuan dah belajar kadang-kadang dengan saya. Tuan-tuan faham lah masalah tu. Okey, jangan marah. Saya ni seronok. Jadi saya ingat tuan-tuan ni kawan-kawan saya, murid serta kawan saya. Jadi saya marah sikit-sikit. Janganlah mengambil hati sangat. Okey. Tegur sayang, kasih sayang. Okey. Terus. Okey, jadi maka bid'ah tadi. Bid'ah harus. Jadi bid'ah harus tadi. Bid'ah harus kita berhabislah. Bid'ah tu bid'ah harus. Jadi tak boleh berhabis, tak apa, kita sambung lagi. Saya ingat malam ni saya nak sambung sedikit lagi lah. Malam ni saya nak sambung juga sedikit. Tak sejam pun, 1 jam pun jadilah 9.30, 10.30 untuk sambung yang semalam tu. Saya ada urusan dan saya sambung malam ni sedikit insya-Allah. Ada dan pagi Sabtu ada, dan malam ni Jumaat malam ada untuk ganti yang semalam punya insya-Allah. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qouli hadza astaghfirullah azim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وتجب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تسحب طلبنا إلى شيء صرفته عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. تقبل الله. Jangan lupa daftar daurah kita yang keempat sudah saya keluarkan, sudah admin telah keluarkan pengajian daurah kita, iaitu pada hari Jumaat malam. Hari Jumaat malam kita tak kerja Sabtu pagi, kita start Jumaat malam, Sabtu pagi dan petang. Hari Ahad kita tak buat pagi tapi kita buat malam, dan jadual tu saya telah muatkan semalam. Pembelajaran daurah kita macam mana insya-Allah. Kita sama-sama nanti di sana. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya.